Assalamualaikum, nama saya Nur Najlah binti Muhammad Chana dan nombor matrik kad saya ialah 17DHF18F2051. Saya akan menghuraikan lebih lanjut berkenaan implikasi penyalahgunaan gadget terhadap institusi kekeluargaan Islam. Manusia kini menikmati kemudahan dalam melakukan pelbagai urusan seharian melalui penggunaan teknologi dan maklumat yang terbaru. Islam tidak pernah menghalang, malah menggalakkan kajian dan penyelidikan berkenaan penambahbaikan serta penemuan-penemuan baru terhadap bidang ini bagi memudahkan urusan seharian kehidupan manusia. Namun begitu, terdapat segelintir pihak yang telah menyalahgunakan kemudahan ini secara sengaja ataupun tidak, di mana ianya telah membawa pelbagai impak negatif. Komunikasi merupakan aspek yang terpenting dalam menghidupkan kesejahteraan di dalam institusi kekeluargaan. Namun begitu, komunikasi yang tidak efektif memberi kesan negatif sekaligus menimbulkan kucak-kacir di dalam institusi kekeluargaan. Ibu bapa masa kini menghadapi cabaran dalam berkomunikasi dengan anak-anak disebabkan oleh pengaruh gadget. Dewasa kini, penggunaan internet daripada gadget telah dilakukan dan digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Penyebaran data dan maklumat yang secara meluas melalui aplikasi tanpa mengenal tempat, waktu dan jarak mengakibatkan pengguna lebih fokus terhadap penggunaan gadget sendiri daripada interaksi dan komunikasi secara langsung. Dalam konteks kekeluargaan, hal ini akan membawa ketidakseimbangan dalam pola komunikasi di antara ibu bapa dan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nofarina binti Abdul Halim, nombor matrik F2021. Pada masa kini, penggunaan gadget dianggap sebagai satu trend. Tidak dinafikan bahawa gadget telah mempengaruhi cara individu mengendalikan urusan mereka. Telefon bimbit ini juga boleh memberikan kebaikan dan keburukan penggunaannya. Kebaikan telefon bimbit ini boleh dijadikan sebagai alat penghubung. Hal ini membolehkan pesanan yang disampaikan dengan mudah dan cepat. Ini juga dapat merapatkan hubungan antara manusia kerana dapat berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Sebagai contoh, telefon pintar ini digunakan untuk bertanya khabar ketika berjauhan dan secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim antara kita. Walaupun telefon bimbit ini memberikan kebaikan kepada pengguna, namun keburukannya tetap wujud apabila berlaku penyalahgunaan. Antara keburukan gadget ini adalah pembaziran masa. Sebagai contoh, mereka lebih memilih untuk melayari internet pada setiap masa seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya pada melakukan perkara yang berfaedah untuk diri mereka sendiri. Penggunaan telefon pintar memberikan 1001 faedah kepada sesiapa sahaja yang menggunakannya. Tetapi sebagai pengguna, kita perlulah bijak menggunakannya dengan cara yang betul. Jika tidak, ia akan menjadikan keburukan. Impak teknologi dan aplikasi dalam kehidupan. Perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi boleh mencipta alat-alat yang mendukung perkembangan tersebut. Salah satu adalah smartphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan kecanggihan teknologi. Di dalam telefon bimbit ini terdapat aplikasi seperti aplikasi Islami, aplikasi permainan, aplikasi sosial dan sebagainya. Antara aplikasi Islam adalah aplikasi yang mengandungi ceramah dan ilmu-ilmu Islam. Ilmu agama memainkan peranan penting yang boleh bertindak sebagai sistem dalam membentuk minda yang sihat dan sejahtera. Aplikasi memberikan pengaruh yang besar kepada sesiapa sahaja yang menggunakannya. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Umira binti Ngamer, nombor matrik 17-F18F2041. Seterusnya,
kita pergi pula kepada isu yang kedua, iaitu kesan gadget terhadap masyarakat, terutamanya remaja dan kanak-kanak. Teknologi moden banyak memberi kesan yang besar kepada dunia pada masa kini, baik daripada segi sosial, ekonomi dan politik. Jika dahulu kita dapat lihat kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan bermain basikal, bermain di luar rumah dan sebagainya. Tetapi pada masa kini, kita dapat lihat mereka banyak menghabiskan masa mereka dengan bermain gadget seperti telefon pintar, menonton televisyen dan melayari internet. Perkembangan zaman yang pesat ini menyebabkan masyarakat terutamanya remaja berlumba-lumba untuk menggunakan gadget melayari internet seperti Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Secara purata, kanak-kanak menghabiskan masa mereka selama 8 jam sehari dalam bermain gadget untuk melayari internet. Ianya memberi kesan terhadap perkembangan mereka kerana mereka lebih banyak dipengaruhi dengan media sosial yang ada dalam gadget tersebut. Mereka lebih obses untuk menggunakan gadget. Ianya memberi kesan dan impak yang negatif kepada mereka, tingkah laku mereka. Sebagai contoh, jika ibu bapa mereka ingin meminta tolong kepada mereka, mereka akan menolak dan lebih gemar untuk bermain handphone daripada menolong. Ianya memberi kesan yang negatif kepada mereka. Kesan negatif yang lain pula adalah mereka akan cenderung untuk menggunakan perkataan yang kesat, terpengaruh dengan keganasan dan pornografi serta meregangkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Kesimpulannya, hal ini haruslah dipandang serius kerana remaja dan kanak-kanak merupakan aset yang penting kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Alwani binti Adnan. Nombor matrik kad saya 17 THF 18F 2043. Saya akan menerangkan tentang tajuk kesan penggunaan gadget terhadap kesihatan individu Muslim. Seperti yang kita tahu, media sosial adalah landasan yang penting untuk kita tahu tentang berita-berita terkini. Apabila wujudnya Facebook, Instagram, YouTube, pastilah ramai pengguna tega dan taksub dengan aplikasi seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang 4 jenis kesan penggunaan gadget secara berlebihan. Yang pertama, ketagihan. Yang kedua, kurang berkomunikasi. Dan yang ketiga ialah radiasi. Dan yang keempat adalah rangsangan negatif terhadap otak manusia. Baiklah, masa penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa kepada ketagihan. Kajian juga menunjukkan bahawa ketagihan akan menjejaskan fungsi otak manusia. Seterusnya, radiasi. Radiasi berlaku kerana gelombang alfa dan gamma yang terganggu ketika kita berkomunikasi di telefon bimbit. Radiasi mampu merosakkan sel-sel yang berada di dalam otak manusia. Baiklah, seterusnya, kurang berkomunikasi. Seseorang individu itu akan kurang berinteraksi dengan individu lain dan tidak peka kepada persekitaran mereka. Dan yang akhir sekali ialah rangsangan negatif kepada otak manusia. Pertama, tekanan emosi. Yang kedua, temperamental iaitu mudah marah. Dan yang ketiga adalah kebimbangan. Dan yang akhir sekali, hilang fokus. Baiklah, kesimpulan yang didapati daripada tajuk ini, penggunaan telefon pintar dalam kalangan remaja memberikan 1001 faedah kepada sesiapa sahaja yang menggunakannya. Tetapi sebagai pengguna, kita perlu bijak menggunakan gadget atau alat yang dicipta dunia serba canggih ini dengan cara yang betul.